Salam sejahtera, salam bertemu kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 6 bersama saya, Cikgu Siti. Objektif pelajaran pada hari ini ialah membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons yang betul. Sebagai aktiviti pertama bagi mencapai objektif pelajaran pada hari ini, mari kita lihat petikan daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Kamu boleh buka pada muka surat 116. Baik, petikan ini kita akan baca sama-sama. Sambil membaca, cikgu harap murid-murid memahami isi-isi yang tersurat dan isi yang tersirat daripada petikan ini. Baik, sedia kita baca sama-sama. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Baiklah, seperti biasa, apabila telah siap membaca petikan, tugasan kamu seterusnya haruslah mengesan idea-idea utama yang disampaikan dalam petikan. Baik, daripada petikan ini, kamu perlu ada suatu cara bagaimana untuk mengesan idea-idea daripada petikan. Baik, antara tips yang kamu boleh gunakan ialah bila membaca petikan yang merupakan satu kisah,
atau satu cerita tipsnya ialah kamu cuba mengenal pasti, kamu cuba mengesan nilai murni daripada petikan tersebut. Nilai murni itu kamu senarai. Nilai murni ni ialah perkara-perkara yang baik yang diberitahu di dalam petikan itu. Apa sajalah perkara yang baik itu merupakan nilai-nilai murni. Tips yang kedua, apabila membaca cerita ni, apa yang kita perlu kesan ialah apa pengajaran daripada petikan yang dibaca. Mengesan pengajaran petikan yang dibaca. Jadi dua tips ni sebenarnya kamu mesti ingat. Apabila membaca suatu petikan yang berunsur cerita, dua perkara ini haruslah digunakan sebagai satu kaedah untuk mengesan idea utama. Baik, mari kita lihat nilai juga pengajaran daripada petikan. Baiklah, kalau kamu telitikan, kita cuba lihat daripada perenggan yang pertama. Sekali lagi kita baca. Di sebuah pekan kecil tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Baik, murid-murid jumpa tak nilai murni dalam ayat ini? Ya. Nilai murni itu ialah rajin. Rajin itu merupakan satu nilai murni. Baik, kita baca ayat yang seterusnya. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Ini tak ada penyataan ni adalah hanya satu penyataan. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Ini pun hanya penyataan, tiada menunjukkan nilai ini, nilai murni. Namun begitu, perniagaan mereka tidak maju. Tukang kayu dan tukang besi merasa amat susah hati. Okey, tak ada nilai murni Susah hati bukan nilai murni. Susah hati ni nilai tak murni. Kita nak yang nilai murni. Kita kena cari yang positif. Kita tak nak cari yang negatif. Baik, seterusnya. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka ada seorang kaya yang baik hati. Baik, jumpa tak? Ya. Baik. Baik, orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Baik, ada tak dalam ayat ni? Ya, simpati, nilai. Simpati ni nilai. Kita tengok orang susah kan, kita ada rasa kesian. Itu simpati ni bagus ni nilai murni lah. Baik, ayat seterusnya, beliau bercadang untuk membantu mereka. Jumpa lagi tak? Ya, membantu. Baik, kita baca ayat yang seterusnya. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ada tak kat sini? Memberikan buah fikirannya. Ada? Tak ada Okey. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Baik, kalau kita lihat daripada perenggan ini sebenarnya kita boleh hasilkan, kita boleh lahirkan, maksud cikgu lahirkan nilai murni tu. Baik, nilai murni kat sini bila kita tengok orang tu susah kan, kita rasa simpati, lepas tu kita pun pergi menasihatkan dia supaya orang itu membuat sesuatu lah untuk memajukan diri. Saya kat sini kita boleh keluarkan satu nilai dia tidak dinyatakan secara jelas secara tersurat maksud cikgu, tapi dia boleh dihasilkan kerana dia adalah idea yang tersirat. Dia tersirat. Yang ni
Kalau macam simpati, membantu, baik hati ni tersurat, kita nampak dalam petikan. Tapi cikgu rasa dalam petikan ini, ada satu nilai tersirat yang kamu boleh lahirkan, iaitu rasional. Kita mesti rasional. Kita tengok orang susah, kesian, lepas tu apa tindakan rasional kita kat situ. Kita pun memberi nasihat pada dia, beri nasihat apa yang patut dia buat. Okey, baik, seterusnya kita baca. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Okey, kamu boleh menumpang di kedai saya. Dalam ayat ini juga, kita tidak nampak perkataan nilai murni secara tersurat. Tetapi kita boleh lahirkan nilai murni ini, yang itu kita katakan sebagai nilai yang tersirat. Bila kita nampak orang susah kan, orang tak mampu, kita pun nak menumpangkan dia dekat kedai kita. Itu lahirnya perasaan apa ni maksudnya? Iaitu pemurah. Murah lah kita murah hati menumpang. Kita tak minta kadar sewa pun, saya tak minta dia bayar pun. Maknanya dia boleh duduk dengan percuma. Murah lah tu maksudnya. Dia tak boleh kata baik hati kat sini, sebab dia ada unsur tidak mengharapkan balasan. Itu pemurah lah. Jadi nanti kita kamu catatkan dalam senarai-senarai nilai murni. Baik, seterusnya kita pergi ke perenggan berikut. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tak ada nilai kat sini. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Baik, ada satu nilai dekat sini. Yang ni kita nampak bermaksud nilai tersurat. Yang kita nampak tu tersurat. Yang tak nampak, macam yang rasional dengan pemurah tadi ni, itu dia tersirat. Okey. Baik, kita dah jumpa banyak nilai murni daripada petikan ini. Dan pengajaran pun kita nampak lah dalam petikan ini. Pengajarannya ialah macam tadi nilai rasional kan, bertindak rasional, memberi nasihat pada orang kan. Okey. Pengajarannya pula pada orang yang mendengar nasihat tu ialah mendengar nasihat lah, setujulah kan dengan cadangan-cadangan yang baik ni, maksudnya macam tu. Baik, kita akan pergi ke bahagian slide yang seterusnya. Okey, slide ini ialah senarai nilai serta pengajaran daripada teks yang kita dah bincangkan tadi. Baik, antara nilai yang pertama, rajin berusaha. Ini cikgu cuba mengulang semula lah yang kita bincangkan dalam petikan tadi. Mengulang semula untuk kamu memahami di mana terletaknya nilai ini di dalam petikan. Pertama tadi kita jumpa rajin berusaha. Siapa rajin berusaha tu kalau dalam petikan ialah tukang kayu dengan tukang besi. Baik, kemudian kita jumpa baik hati, kita jumpa simpati, kita jumpa membantu. Betul tak? Itu semua siapa yang punya peribadi? Orang kaya. Jadi kita himpunkan ketiga-tiga sifat ini, nilai murni, baik hati, simpati, membantu ni, kita kumpulkan dalam satu istilahnya ialah berhemah tinggi. Berhemah tinggi ni dalam diri dia tu ada sikap baik hati, ada sikap simpati, ada sikap ingin membantu. Jadi kita kumpulkan ketiga unsur tadi tu, unsur nilai murni tadi dalam satu istilah, iaitu berhemah tinggi. Baik, yang ketiga, rasional. Yang bertindak rasional tadi siapa? Orang kaya. Orang kaya memberi pendapat. Dia dah tengok orang tukang kayu dengan tukang besi ni perniagaannya tak maju, rajin tapi dia tak maju kan. Jadi dia pun
macam terpanggil lah untuk membuat sesuatu, bertindak rasional lah. Baik, kemudian yang keempat tadi, ini pun isi yang tersirat, iaitu pemurah, iaitu sikap ni sikap tukang kayu yang sikap orang kaya yang membenarkan tukang kayu dan tukang besi menumpang kat kedai dia. Okey. Baik, yang kelima ialah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ialah oleh tukang kayu dan tukang besi sebagai tanda menghargai orang kaya yang membantu dia. Okey. Dan pengajaran daripada kisah ini ialah pengajaran lah yang kita baca daripada petikan tu. Pengajaran untuk kita ialah kita di sini dengan nasihat orang yang berpengalaman lah. Orang yang berpengalaman ni dia ada ada sesuatu yang boleh dikongsi, ada sesuatu yang kita boleh terima, dan kemungkinan perkara itu boleh mengubah benda yang baik dan benda yang tak baik kepada benda yang lebih baik. Maksudnya macam tu. Seterusnya, tugasan untuk kamu dalam PDPR pada hari ini ialah menulis ulasan daripada petikan yang dibaca tadi. Jadi semua senarai-senarai nilai murni dan pengajaran tadi kita perlu, kamu perlu gunakan untuk menghasilkan satu ulasan tentang petikan yang dibaca. Baik, dalam hal ini ada beberapa tips jugalah yang cikgu ingin kongsikan agar kamu boleh menulis ulasan itu dengan satu panduan, dan hasil penulisan itu akan lebih baik dan lebih menepati. Baik, dalam proses untuk menulis ulasan ni, sebenarnya kamu perlu tentukan berapa perenggan yang ingin kamu bina. Dalam membina ulasan tidak ada satu syarat khusus yang tetap lah, berapa perenggan yang ingin dibina. Kamu boleh membina satu perenggan, kamu boleh tulis 2 perenggan, kamu boleh tulis 3 perenggan. Dalam hal ini, cikgu suka ingin menasihatkan bila menulis ulasan jangan terlalu banyak perenggan. Okey? Kerana bila kamu menulis ulasan ni ialah satu rumusan pendek. Pendek dia bukan panjang, pendek. Jadi bila pendek, tak sesuai lah kita nak buat sampai 4, 5, 6 perenggan, kan? Jadi kesesuaian pada cikgu dekat sini, kamu bina 1 perenggan sudah memadai. Kerana dalam format peperiksaan menulis ulasan pun, patah perkataan tu tak kurang dari 50 patah perkataan. Dan maksudnya tidak melebihilah 80 patah perkataan. Kerana bila lebih 80 perkataan, itu dah bukan ulasan, itu dah menulis sebuah karangan. Kerana karangan, dia punya syarat dia begitu. Tulis karangan berikut melebihi 80 hingga 150 patah perkataan. Macam tu, dia tak boleh kurang. Tapi ini ulasan dia kurang boleh, kurang 80 boleh, lebih tak boleh. Baik, jadi kamu tentukanlah. Kalau ikut cikgu ingin menasihatkan 1 perenggan saja. Baik, yang kedua, tentukan bentuk penulisan, iaitu ada ayat pengenalan, ada isi, ada penutup. Dalam hasil ulasan kamu ni, mesti ada ayat-ayat yang menunjukkan pengenalan. Kemudian diikuti dengan ayat yang menunjukkan isi. Isi ni ialah kalau petikan yang kita baca tadi tentang nilai-nilai murni, isi ni ialah nilai-nilai murni tadi itulah. Okey, dan ada satu ayat di akhirnya, akhir sekali lah ayat tu menunjukkan unsur penutup. Ini ialah satu ulasan yang baiklah jika kamu dapat
tulis. Baik, yang ketiga, tips ketiga, setkan kata bantu yang kamu boleh gunakan sepanjang menulis ulasan. Setkan penanda wacana yang boleh digunakan juga. Baik, contohlah dah kasih cikgu senaraikan antara kata bantu penanda wacana yang boleh diguna. Antaranya ialah itu nak memula pembukaan. Kemudian dalam kita menyatakan isi-isi nilai murni tadi kan. Kamu pun dah nyatakan nilai murni yang pertama, ialah apa kan. Lepas tu oleh itu ke, oleh itu kita haruslah ataupun sikap pemurah. Macam tadi lah kita guna isi tadi tu lah. Selain daripada tu, selain itu, seterusnya, justru, oleh yang demikian, berkaitan dengan hal ini, ada macam-macam kata awak penanda wacana lah yang boleh diguna. Tapi kamu terpulang boleh memilih mana-mana salah satu, bukan salah satu lah, mungkin akan menggunakan 2, 3 atau 4 penanda wacana dalam satu binaan ulasan tersebut. Berikut ini cikgu ada menyenaraikan kata bantu bagi kamu lengkapkan agar ulasan itu dapat dibina dengan lebih mudah. Cikgu telah berikan ayat pertama sebagai ayat pembukaan dan cikgu ada berikan kata bantu yang lain, penanda wacana, dan ruang kosong ini kamu isi berdasarkan petikan yang berdasarkan idea-idea utama yang telah kita bincangkan tadi dalam slide yang sebelum ini. Kamu boleh lihat, kamu isikan di dalam ruang kosong ni dan lengkaplah ia menjadi sebuah ulasan. Dan cikgu minta kamu gunakan buku tulis AB yang mana di dalam buku tu kamu boleh menulis ayat dan juga menulis ulasan. Baik, cikgu harap kamu berhati-hati sewaktu menulis ulasan ini. Teliti pada ejaan serta tanda baca. Cikgu harap sifar kesalahan. Baiklah, kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.